السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Shadaqallahul azim. Ayat di dalam suratul Anbiya, surah ke-21, pada ayat 92, yang bermaksud sesungguhnya inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ayat ini, tuan-tuan dan puan, mampu menjawab sama ada tema Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan, satu Malaysia, satu ummah, betul atau sebaliknya tidak betul. Jadi malam ini kita nak bahas satu Malaysia, satu ummah itu betul atau tidak, menepati ajaran Islam atau sebaliknya. Amalan ni pakat-pakat dengar, lepas tu balik fikir, kan? Kalau tak setuju, pulang pada tuan-tuan, sebab apa yang saya nak sebut ni ada dalam kitab tafsir. Surah Al-Anbiya, surah ke-21, pada ayat 92. Saya ulang sekali lagi. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Berdasarkan ayat ini, umat yang satu itu perlu terlebih dahulu melaksanakan 5 perkara, baru layak digelar umat yang satu. Kita kena ingat, dalam negara kita ni, di Malaysia ni, ada Cina, ada India, ada Melayu, ada Bengali, berbilang-bilang bangsa, berbilang-bilang agama. Agama Islam ada, Buddha ada, Hindu ada, Kristian ada, kan? Betul ke bila kita menyatakan satu Malaysia, satu umat? Kita semua ni umat yang satu. Ya, saya tidak menafikan daripada Adam, daripada Adam, nenek moyang yang satu, betul. Tapi umat yang satu memang tak betul pun. Karena umat yang satu ni bermula dengan perkara yang pokok. Nak digelar, layak digelar umat yang satu, yang pertamanya ialah menyembah Tuhan yang satu. Nak tanya, adakah rakyat dalam negara kita menyembah Tuhan yang satu? Sudah. Tuhan yang berhak dan selayaknya disembah ialah Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita semua ni Allah cipta, maksud jin, tidak lain, tidak bukan untuk menyembah hanya kepadanya. Firman Allah di dalam surah 51 Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami, kata Allah, mencipta jin dan manusia melainkan supaya menyembah aku. Saya ulang sekali lagi, makna sembah ialah taat, patuh, ikut. Itu makna sembah. Bukan sebagaimana yang kita fahami, kita sujud, kita rukuk, kita menyembah Tuhan. Dalam surah Yasin ada ayat 60. Ayat 61, minta maaf. Surah ke-36. Wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Tuan-tuan dah baca surah Yasin hampir 100 tahun dah. Minum air Yasin dekat 10,000 meter batu. Tak faham lagi. Wa an ya'buduni, dan sembahlah aku, kata Allah. Taat, ikut, patuh. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus, tuan-tuan? Hanya dengan menyembah Allah, patuh, ikut, taat pada undang-undang dan peraturan Allah sahajalah yang mampu menjadikan kehidupan kita ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itulah jalan yang lurus. Jalan yang mampu membawa kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Itu jalan yang lurus yang kita pinta, yang kita pohon. Sebab itu Allah menyatakan wa an ya'buduni, maka sembahlah aku. Sebab Allah pencipta alam, tuan-tuan. Ni kita semua yang ada depan saya. Saya pun tak kenal tuan-tuan, tuan kenal saya. Tapi kena ingat, walaupun di hadapan saya ni mungkin ada orang besar, orang ternama, mungkin perisik kan. Tapi Allah berfirman dalam Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita semua ni adalah milik dia. Milik aku, kata Allah, apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Dia yang kita tuan-tuan. Ketika Namrud laknatullah tanya kepada Nabi Ibrahim, apa yang Tuhan kamu boleh buat? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Dalam surah Al-Baqarah 258. Tuhan pun menghidup dan mematikan makhluk. Ni kita hidup kerana dia bagi kesempatan untuk kita hidup. Hebat macam mana sekalipun jawatan yang kita sandang, yang kita pegang, kekayaan yang kita miliki hanyalah sementara, tuan-tuan, jangan tunggu. Termasuk saya sendiri. Saya ni adalah milik dia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang layak dan berhak disembah. Kalau kita nak hidup kehidupan kita di dunia bahagia, bahagia juga di akhirat, kita wajib menyembah hanya pada Allah. Taat, patuh, ikut. Itu makna sembah. Tapi malangnya, malang 1000 kali malang. Dalam masa yang sama kita mengaku kita adalah hamba-hamba yang menyembah Allah, tapi dalam masa yang sama kita juga menyembah sama makhluk. Ini yang tak betul. Jangan kata orang bukan Islam, ada yang menyembah berhala, patung. Kita yang Islam ni juga ada yang tidak menyembah Allah.
Tuhan sebut dalam Al-Quran. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan ada di antara manusia, kata Allah, mereka mengadakan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Yakni selain pada Allah adalah Tuhan yang lain. Dan mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai aku. Syirik. Allah juga mereka cinta. Ada di kalangan mereka tu makhluk-makhluk seperti mereka juga ada yang mereka cinta seperti mereka cinta kepada Allah. Bagaimana kita nak menyatakan kita umat yang satu, sedangkan kecintaan kita kepada Allah juga terbahagi. Allah pun kita cinta, ada makhluk pun kita cinta. Kalau tuan-tuan memiliki tafsir Profesor Mahmud Yunus, tuan-tuan rujuk surah ke-9 At-Taubah ayat 31, muka surat 266. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahli-ahli agama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Macam mana pula ayat ini? Maknanya ada di kalangan kita ni yang mengangkat ahli agama sebagai Tuhan. Ada sebahagian pendeta sebagai Tuhan. Apa maksud mengangkat ahli agama sebagai Tuhan? Bila ahli agama mengatakan yang ini haram, yang ini halal, walaupun yang dikatakan haram itu tidak haram di sisi Islam, yang halal itu haram di sisi Islam, dia menghalalkannya. Kita ikut, kita patuh, kita taat. Syirik. Bagaimana kita nak menyatakan kita satu umat, sedangkan orang Melayu yang beragama Islam sendiri tidak bertuhan kepada Tuhan yang satu, tidak menyembah Tuhan yang satu. Sila rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus, muka surat 266. Syekh tak pegang tafsir apa? Tak pegang. Alamak, tak pegang malam ni. Belum pegang lah. Bagi ini ada muka-muka baru ni tak pernah tengok. Kan? Bagi dia cek, betul ada. Sebab tu satu Malaysia, satu ummah. Yang pertama pun dah tak betul kan? Sebab tuntutan yang pertama menyembah Tuhan yang satu. Kita dalam negara kita, ulama yang ada ni lah, kalau semua, tapi 99%. Ada seorang hamba hantar selesai ke saya. Dia kata hadis Bukhari. Nabi menyatakan, Allah Alam dia yang kata. Hadis ni hadis Bukhari, maksudnya apabila ulama telah memasuki bidang dunia, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Itu dia hurai kat saya. Sahabat tanya apa maksud ulama memasuki bidang dunia? Maksudnya ulama ketika itu adalah ulama-ulama kaki pengampu, kaki bodek. Ini isu yang terbaru, tentang isu yang terbaru. Ada seorang ulama kerajaan kita, dia kata tak nyam lah, tak nyam tak ada terus isu terbaru. Tuan-tuan tengok lah, saya pun baca sekali lalu saja.
barang siapa yang mempertikaikan Islam dan ketuanan Melayu yang ada dalam perlembagaan persekutuan, boleh membawa kepada kemurtadan, boleh murtad, dia kata. Tu dia ni ulama kerajaan ni. Bukan kerajaan Malaysia, Afrika Selatan ni dia kata ni. Malaysia 2 kali 5. Tuan dengar dialog ni. Akhbar tu ada kat rumah saya. Jadi ulama ni diminta memberi penjelasan kepada orang keliru. Siapa yang mempertikaikan kedudukan Islam dan ketuanan Melayu boleh membawa kepada murtad. Dia yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Jadi kita nak tanyalah ulama ni, perlembagaan persekutuan tu turun daripada Allah kan? Bengong. Perlembagaan persekutuan ni dibubar oleh Lord Reed, orang kafir, tuan-tuan. Orang kafir yang bubar perlembagaan persekutuan tu. Tapi yang betul-betul boleh jadi kafir, dia tak mau cakap pula. Itu yang komplain. Ini yang Nabi sebut. Bila ulama dah masuk bidang dunia, berhati-hatilah terhadap mereka. Kita ni sebab tuan-tuan nilai, sebab orang tu dia keluar ke kiri, aku ni tak keluar ke kiri. Kalau saya keluar ke kiri, ustaz dia tak laku dah tuan-tuan, confirm. Kan? Dia nilainya pula ada PhD, ada MA, ada BA, ada 2 pada BADI pada. Itu lagi hebatnya jaga. Jadi orang Melayu ni tuan-tuan, dia menilai dengan sijil. Nabi kata berhati-hati. Ketika kamu berhadapan dengan ulama-ulama seperti ini. Tuan-tuan, bila kita menerima pakai undang-undang ciptaan manusia yang termasuk dalam perlembagaan persekutuan itu juga syirik. Kita meletakkan Lord Reed itu standing seperti Allah. Kenapa kita tak bahas pula benda tu? Jadi yang pertama pun dah jelas tuan-tuan dan perempuan, kita dalam negara kita belum layak digelar umat yang satu. Umat yang satu bermula dengan menyembah Tuhan yang satu. Taat, patuh, ikut segala perintah-perintah, undang-undang dan peraturan-peraturan pencipta alam. Tuan-tuan, kulla yaumin huwa fi sya'ni. Dalam surah Ar-Rahman tu ada ayat 29 yang bermaksud setiap saat, setiap waktu aku di dalam urusan, kata Allah. Apa dia urusan apa? Menghidup, mematikan, bagi rezeki, tarik balik rezeki, menaikkan seorang, menjatuhkan seseorang. Itu kerja dia. Sebab itu dia berhak dan layak disembah. Tapi bila kita menyembah sesama makhluk, ketika itu iman kita musnah. Zaman Nabi Ibrahim mereka menyembah Namrud. Zaman Musa mereka menyembah Firaun. Zaman Nabi Muhammad mereka menyembah berhala. Dan mereka menyembah juga Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa kurangnya dengan zaman kita? Sebab tu Dr. Hamka kata, yang dikatakan tauhid itu dua. Berhala dan juga orang yang diberhalakan. Tuan-tuan kena faham tak? Sebab tu tuan-tuan, kita nak hidup di dunia ni sekali ni je.
Apa yang kita buat, kata Ibnu Katsir rahimahullah, itulah bakal menjadi penentu bahagia atau sebaliknya ketika kita berada dalam alam barzakh hingga ke hari kiamat. Kalau kita mati itu, dalam hadis itu, maka datang malaikat akan bertanya beberapa soalan. Man rabbuka? Walaupun soalan ini dah bocor, tuan-tuan, tapi yang mampu kita jawab bukan dengan mulut, dengan amalan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Al-Muddathir surah ke-74 ayat 38. Ingat elok. Tiap manusia